Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Negeri Sembilan Aman yang saya ucapkan kepada warga dewan sekalian. Tidak lupa juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada hari ini. Topik forum kita pada hari ini ialah kebaikan Arahnu dalam kehidupan seharian. Sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, ingin saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada anda. Baiklah, di sebelah kiri saya, ahli panel kita yang pertama, Saudari Fauzia. Saudari Fauzia ini merupakan seorang mahasiswa di Politeknik Nilai dalam bidang Diploma Islamic Banking. Beliau juga bertugas di Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA dan memegang jawatan sebagai pembantu pentadbir kewangan. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, cantik dan bergaya, sopan santun dalam berkata-kata, Saudari Fatia. Saudari Fatia merupakan mahasiswa daripada Politeknik Nilai dalam bidang Diploma Islamic Banking. Seterusnya, ahli panel kita yang ketiga, lantang berkata-kata, membawa seribu makna, Saudara Afiq. Saudara Afiq merupakan salah seorang mahasiswa daripada Politeknik Nilai dalam bidang Diploma Islamic Banking. Selamat datang, saudara. Di ujung sana nampak pemalu petang berkata Saudara Fazli. Saudara Fazli merupakan salah seorang mahasiswa Politeknik Nilai juga dalam bidang Diploma Islamic Banking. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Arahnu merupakan satu sistem gadaian yang berlandaskan prinsip muamalah Islam, di mana ia adalah satu skim pinjaman jangka pendek yang khas daripada riba dari konteks pelaburan emas. Kemudahan skim ini juga boleh dijadikan sebagai satu option leverage. Baiklah, soalan saya yang pertama, bolehkah Saudari Fauzia menerangkan secara lebih terperinci tentang konteks Arahnu dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bila kita sebut berkaitan pajak gadai, kita dah dengar dari awal lagi, iaitu daripada kita kecil biasa dengar pajak gadai. Cuma ia ada evolusi pertukaran. Prosesnya di mana kalau dulu kita ada konvensional, di mana kadang-kadang kita ternampak mak ayah atau orang-orang lain terpaksa pergi ke kedai pajak gadai, tinggi tempatnya. Tapi sekarang dah bertukar. Banyak pihak dah buat dan institusi dah memperkenalkan pajak gadai, termasuklah institusi perbankan dengan memperkenalkan produk yang berasaskan pada pajak gadai ini. Yang biasanya kita dengar pajak gadai, tapi dari istilah bahasa Arab ni, Arahnu. Arahnu ini jika kita ikutkan zaman Rasulullah dah ada, yang mana konsep gadaian ini ketika mana Rasulullah membuat gadaian baju besinya untuk dapatkan hutang membeli makanan, maka konsep itu berubah sehingga sekarang. Jika 1000 nilaiannya itu, tetapi bila kita bertukar kepada konsep tawaruk, kita akan berdasarkan kepada berapa yang kita ambil pembiayaan tadi. Pada jumlahnya 1000, kita ambil 80%, RM800 misal kata, kita kena charge atas jumlah tersebut, bukannya keseluruhan nilai emas itu. Maka dia lebih murah dan lebih baik pada ketika itu. Konsep tawaruk ni prosesnya agak panjang. Kita mengambil masa yang agak panjang juga melalui saringan. Nak patuh syariah ni bukan mudah, bukan sekadar cop sahaja, tidak. Dia buat penilaian, kajian, pembentangan. Peringkat pertama, Jabatan Kuasa Syariah, pergi pula kepada pengawal selia bank negara. Okey, ada penasihat syariah di bank negara yang meluluskan, barulah boleh keluar. Kita jual, kita nyatakan ini adalah produk pajak gadai Islam, patuh syariah. Begitu. Dan itu kelebihan yang jelas dari segi jumlah. Dan itu kelebihan yang jelas dari segi pembiayaan. Dan kalau siapa jumlah charge yang dikenakan, kalau dulu dibandingkan dengan sekarang, ianya lebih memberi manfaat kepada pelanggan-pelanggan.
Terima kasih saudari Fauziah atas perkongsian sebentar tadi. Soalan yang seterusnya, bolehkah saudari Fatihana menerangkan antara konsep yang dijalankan oleh pihak Rahnu? Merupakan satu sistem pajak gadai dalam Islam yang menggabungkan beberapa konsep-konsep syariah, iaitu Ar-Rahnu, Al-Wadi'ah yang Damanah dan juga Arqad. Ar-Rahnu, di dalam konsep Ar-Rahnu ialah satu mekanisme di mana satu barang yang berharga mempunyai nilai di sisi syarak dijadikan sebagai cakaran atau sandaran yang terikat dengan pinjaman secara bercaga yang boleh dibayar dengannya. Barang tersebut bagi mendapatkan kembali hutang yang diberikan. Al-Wadi'ah yang Damanah pula ialah simpanan barang yang berharga atas jaminan, di mana setiap barang yang simpanan akan diberikan upah atas simpanan tersebut. Dalam gadaian, orang yang ingin mendapatkan pinjaman harta akan memberikan barang ataupun harta yang bernilai seperti barang kemas ataupun barang-barang yang ada nilai di sisi syarak. Dalam keadaan ini, penyimpan harta adalah orang yang memegang amanah untuk menjaga harta tersebut. Dalam masa yang sama, penyimpan harta ini tidak mempunyai hak atas harta tersebut kerana telah mendapatkan upah untuk menjaga barang tersebut. Sekiranya barang tersebut rosak, penyimpan harta perlu memberikan ganti rugi untuk barang tersebut sekiranya penyimpan tersebut mempunyai bukti atas kerosakan barang itu adalah bukan di atas kecuaian ataupun kesilapan ataupun perjanjian syarat-syarat yang telah mereka lakukan, maka penyimpan tersebut tidak perlu mengganti rugi. Al-Qardu Hasan ataupun Arqad adalah satu pinjaman tanpa faedah ataupun pinjaman kebajikan yang diberikan tujuan untuk tujuan pertolongan. Ia merupakan satu pemberian hutang oleh satu pihak kepada pihak yang lain tanpa adanya sebarang keuntungan atau bayaran lebih semasa bayaran balik dilakukan. Dalam Ar-Rahnu, ia merujuk kepada pinjaman yang diberikan kepada peminjam berdasarkan peratusan tertentu daripada nilai marhun, iaitu barang gadaian. Baiklah, terima kasih saudari Fatihana atas perkongsian sebentar tadi. Soalan seterusnya, bolehkah saudara Fazli menerangkan antara kebaikan dalam sistem Ar-Rahnu ini kepada pengguna? Terima kasih saya ucapkan kepada saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ar-Rahnu. Seperti yang kita semua tahu, Ar-Rahnu ini adalah sebuah sistem pajak gadai yang berlandaskan syariah Islam. Terdapat pelbagai faedah atau kelebihan yang kita dapat sekiranya kita menggunakan sistem Ar-Rahnu ini. Sebagai contoh, barang gadaian yang kita gadaikan di Ar-Rahnu tidak akan turun nilai gadaiannya. Dia akan tetap seperti perjanjian asal kita. Selain itu, Ar-Rahnu juga memberikan kita tempoh bayaran yang sangat munasabah dan boleh diterima oleh semua pihak. Dan tidak lupa juga, Ar-Rahnu ini bukan sahaja memberikan faedah kepada para penggunanya, malah ia juga memberi kesan kepada faktor ekonomi negara kita. Sebagai contohnya, seseorang yang ingin memulakan perniagaan, mereka boleh melakukan gadaian di Ar-Rahnu untuk mendapatkan modal bagi perniagaan mereka. Dengan cara ini, maka kadar pengangguran di sebuah negara itu akan berkurang dan juga golongan-golongan yang tidak mampu juga turut berkurang. Baiklah, terima kasih saudara Fazli atas perkongsian sebentar tadi tentang kebaikan Ar-Rahnu. Okey. Soalan seterusnya, bolehkah saudara Afiq menerangkan antara kesimpulan-kesimpulan daripada Ar-Rahnu ini? Kesimpulannya, dengan adanya skim pajak gadai Islam Ar-Rahnu ini, ia dapat memberi pilihan kepada masyarakat Islam dan anggota-anggota koperasi khususnya dalam mengatasi masalah kewangan. Dengan ini, mereka yang memerlukan pinjaman segera tidak lagi terbelenggu dengan sistem pajak gadai sedia ada konvensional yang lebih bersifat menekan dan menindas. Selain dari itu, kemudahan ini selaras dengan dasar
dan prinsip penjalanan sistem berkooperasi, tolong-menolong dan bantu-membantu antara satu sama lain. Sistem pajak gadai adalah sistem pinjaman berbentuk cagaran yang telah lama digunakan. Sistem pajak gadai dimonopoli oleh golongan yang berpendapatan rendah bagi mendapatkan tunai segera dan mempunyai prosedur yang mudah. Sistem Ar-Rahnu adalah satu cara yang digunakan oleh peniaga kecil-kecilan di Pantai Timur. Ar-Rahnu boleh menjadi sumber utama bagi model perniagaan dan diterima ramai oleh orang ramai dalam perniagaan seharian. Ar-Rahnu boleh menjadi asas ekonomi bagi mengukuhkan pembangunan sosial ekonomi bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana, dan ia selari dengan prinsip koperasi. Akhir kata, perniagaan Ar-Rahnu menjanjikan pulangan yang lumayan kepada mereka yang ingin mencuburi bidang ini. Istimewanya, skim Ar-Rahnu yang ditawarkan oleh koperasi di Malaysia ialah Ar-Rahnu adalah sensitif jantina. Majoriti wanita adalah pemilik dan memakai barang kemas. Aset tersebut boleh ditukar kepada tunai segera walau apa pun alasannya. Sekian daripada saya. Terima kasih.